Assalamualaikum, anda sedang menonton sekilas Fakta 19 Mac 2020 bersama saya Nur Syihan Muhammad Amin. Perdana Menteri Muhyiddin Yassin hari ini mengumumkan peruntukan kewangan tambahan kepada Kementerian Kesihatan Malaysia. Peruntukan tambahan itu akan disalurkan kepada 26 buah hospital rujukan COVID-19 bagi menangani gelombang kedua wabak berkenaan. Peruntukan tambahan berjumlah 160 juta ringgit itu diumumkan hari ini bagi peruntukan bagi membeli aset perubatan dan aset bukan perubatan. Sebelum itu, kerajaan telah meluluskan lebih daripada 259 juta ringgit untuk digunakan membeli ubat-ubatan, peralatan dan pelbagai lagi keperluan. Beliau mengumumkan perkara tersebut selepas mendengar taklimat usaha menangani kes COVID-19 di Hospital Permai, Johor. Dan ini pula kira-kira 4,000 peserta perhimpunan tabligh antarabangsa di Masjid Seri Petaling, Kuala Lumpur baru-baru ini masih belum tampil membuat pemeriksaan kesihatan. Menteri Pertahanan Ismail Sabri Yaakob turut menggesa mereka yang menyertai perhimpunan tabligh tersebut untuk tampil membuat pemeriksaan di pusat-pusat kesihatan. Pihak polis telah pun membuat keputusan untuk mereka sendiri mengesan kumpulan tabligh yang masih belum tampil untuk membuat saringan dan sebagainya. Dan saya juga meminta kepada kumpulan tabligh yang belum dikesan ini supaya datang sendiri ke pusat-pusat kesihatan untuk membuat pemeriksaan dan sebagainya tanpa perlu dicari oleh pihak polis dan sebagainya. Sementara itu, Ismail turut mengambil maklum mengenai 89 warga Malaysia yang pergi ke Sulawesi, Indonesia untuk menyertai satu lagi perhimpunan tabligh. Beliau memberi jaminan bahawa 89 orang itu akan dikuarantin sebaik sahaja tiba di Malaysia. Kita dilaporkan terdapat 89 rakyat Malaysia yang terlibat di dalam perhimpunan tabligh di Indonesia tersebut. Kita telah pun membuat keputusan, jawatankuasa membuat keputusan bahawa semua kumpulan tabligh yang berada di Indonesia tersebut apabila pulang akan dikuarantinkan. Perkembangan terbaru wabak COVID-19 dan berita ini dibawakan oleh Blue Air. Kementerian Kesihatan mengumumkan 110 kes baru positif COVID-19 hari ini, menjadikan jumlah keseluruhan kepada 900 kes. Menteri Kesihatan Dr. Adham Baba berkata, daripada 110 kes baru itu, 63 daripadanya mempunyai kaitan dengan kluster perhimpunan tabligh di Masjid Seri Petaling. Berdasarkan siasatan awal, 110 kes baru ini yang dilaporkan, sebanyak 63 kes adalah yang berkaitan dengan kluster dari perhimpunan tabligh di Masjid Seri Petaling. Dalam perkembangan lain, Bank China Construction Malaysia telah menyumbangkan sebanyak 15,000 topeng muka kepada Malaysia dalam usaha membantu membendung penularan COVID-19. Menurut Kedutaan China di Kuala Lumpur, topeng muka yang disumbangkan oleh institusi kewangan milik China itu dihantar ke Hospital Sungai Buloh, hospital utama yang dikhususkan merawat pesakit COVID-19. Hantaran pertama yang dibuat itu termasuk 5,000 topeng dan 10,000 penutup muka. Menurut kedutaan itu cuma kumpulan barangan pertama dan beberapa barangan lagi akan dihantar. Semalam, Duta Besar China ke Malaysia Bai Tian berjumpa dengan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin dan kedua-dua mereka berbincang mengenai pandemik berkenaan serta bantuan yang bakal disalurkan oleh China. Bulan lalu, Malaysia menyumbangkan 18,000 pasang sarung tangan kepada China yang terkesan ancaman wabak itu. Baik, dan ini pula Syed Saddiq Syed Abdul Rahman menyeru semua rakyat Malaysia untuk mengamalkan gaya hidup sihat sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Dalam satu rakaman video yang dimuat naik di Twitter, Syed Saddiq menyampaikan nasihat itu sambil melakukan senaman di rumahnya. Assalamualaikum. Walaupun ini merupakan tempoh untuk kita semua bertenang, duduk di rumah, ia tidak bermaksud bahawa kita tidak boleh bersukan, tidak boleh adakan gaya hidup yang sihat dan cergas. Sports is for all. It unites all of us, tidak kira agama, bangsa ataupun faktor umur sekalipun. Sebab itu saya berharap sambil kita duduk di rumah, kita semua boleh praktikkan gaya hidup yang sihat dan juga cergas.
Baik, sekian sahaja dari saya Nur Syah Muhammad Amin untuk sekilas fakta. Pastikan anda duduk di rumah sepanjang tempoh perintah kawalan pergerakan dan mengikuti perkembangan berita melalui portal kami di www.kinitv.com/pm. Salam hormat dan jumpa lagi.